Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Darwish bin Muhammad Razali daripada Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan kajian artikel kami yang bertajuk Analisis Sorotan Kajian Sistematik terhadap Pengaplikasian Garis Panduan Pampasan Kemalangan Jalan Raya berasaskan sistem diat di Malaysia. Pengenalan. Diat merupakan satu mekanisme yang telah wujud dan telah disebutkan akan pensyariatannya dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam syariat Islam, hukuman ke atas kesalahan merupakan salah satu aspek yang penting. Sistem hukuman jenayah Islam mempunyai pelbagai peruntukan dan hukuman bagi menjamin kesejahteraan hidup manusia sejagat dan memberi hak kepada yang berhak secara adil dan saksama. Menurut Abdullah, ulama-ulama silam dan semasa banyak menulis dan membincangkan setiap aspek yang berkaitan hukum jenayah Islam. Antaranya adalah hukuman diat dilihat sebagai satu perbahasan yang penting dalam aspek hukum jenayah Islam. Namun begitu, perbahasan yang dibincangkan hanya dari segi teori dan bukan dari segi proses implementasiannya. Lebih-lebih lagi dalam kes-kes kemalangan raya yang mana sedang berlaku dalam kehidupan seharian dan sudah tidak kedengaran asing lagi. Menurut Abdul Muttalib, mendefinisikan diat sebagai sejumlah bayaran tertentu yang harus diberikan kepada mangsa atau waris mangsa, kemalangan maut atau kecederaan akibat dari kecuaian pihak-pihak tertentu. Menurut Abdullah, secara umumnya diat bermaksud jumlah harta yang wajib dibayar oleh penjenayah kepada mangsa atau warisnya sebagai pampasan disebabkan melakukan suatu jenayah yang melibatkan nyawa iaitu kematian atau kehilangan akal atau kecederaan anggota-anggota badan atau kehilangan fungsi anggota-anggota tersebut. Oleh itu, objektif kajian ini akan menganalisis pengaplikasian garis panduan pampasan kemalangan raya berasaskan sistem diat di Malaysia melalui analisis sorotan kajian sistematik iaitu SLR. Hasil dapatan kajian ini dijangka akan membantu untuk memudahkan dalam prosedur tuntutan pampasan bagi kes kemalangan raya sekaligus membantu hakim dalam penghukuman terhadap penjenayah dan juga menjadi rujukan untuk kajian akan datang. Sorotan kajian. Dalam satu kajian oleh Ismail, mendefinisikan diat sebagai wang darah adalah sejumlah wang yang perlu dibayar oleh penjenayah atau keluarganya dalam kes qisas dan diat. Secara umumnya, melibatkan kes pembunuhan atau menyebabkan kecederaan diri. Namun, menurut beliau, pelaksanaan sistem diat dalam perundangan kini dilihat agak sukar berikutan perubahan kepada arus syariati semasa. Seterusnya, menurut Musa, mendefinisikan diat satu bentuk hukuman yang mewajibkan tertuduh yang disabitkan atau keluarganya membayar pampasan dalam bentuk wang kepada mangsa. Secara amnya, hukuman ini diperuntukkan bagi jenayah yang dilakukan ke atas nyawa dan tubuh badan, iaitu jenayah membunuh dan mencederakan. Tambahan lagi dalam kajian oleh Husni, menerangkan bagi setengah negara Islam, kes kemalangan jalan raya dikategorikan sebagai kesalahan kecederaan dan membunuh tidak sengaja. Dalam undang-undang negara tersebut memperuntukkan pihak terlibat seperti mangsa atau warisnya untuk menuntut bayaran diat daripada pesalah yang akan dibayar oleh akilah, iaitu ahli keluarga lelaki. Menurut biologi, hal ini penting untuk dikaji kerana institusi insuran adalah institusi kewangan yang lebih efektif dalam melindungi para pencarumnya dan berpotensi untuk menggantikan sistem akilah yang terlalu terhad kapasiti kewangannya. Di samping itu, dalam kajian lain oleh Samudin menerangkan statistik jangkaan peningkatan indeks kematian akibat kemalangan raya di Malaysia pada tahun 2020 dengan kadar 29 kematian sehari adalah suatu yang amat membimbangkan. Walaupun inisiatif yang diambil oleh kerajaan seperti Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 33 telah mewajibkan setiap pemilik kenderaan untuk memiliki polisi insurans motor bagi melindungi ahlinya daripada sebarang kerugian sebelum kemalangan jalan raya berlaku. Namun, ianya tidak memberi apa-apa makna bagi mangsa yang tidak memiliki polisi insurans. Seterusnya dalam kajian oleh Abdul Muttalib, mengupas tentang nilai kesesuaian takaful diat dalam menggantikan ta'arif ikilah. Menurut kajian beliau, syarikat insurans takaful dilihat lebih mampu dan bertanggungjawab menggantikan akilah. Beliau mencadangkan agar mekanisme yang boleh mewajibkan sumbangan sedemikian kepada setiap individu seperti takaful diat supaya kebajikan mangsa terpelihara. Menurut biologi, takaful diat dapat menyediakan perlindungan sebagai melalui skim insurans yang didedikasikan khas untuk membayar mangsa dengan jumlah pampasan tertentu mengikut hukum syarak. Metodologi merupakan tulang belakang yang memiliki peranan penting dalam menjalankan sesuatu kajian. Menurut Baharudin, metodologi memiliki peranan penting dalam mencapai objektif dalam sebuah kajian. Sebanyak 10 artikel yang menarik berkaitan dengan tajuk ini akan dibincangkan oleh pengkaji.
Dalam kajian ini, pekaji akan menggunakan kaedah prisma. Kaedah prisma adalah satu kaedah analisis yang sistematik dan sesuai dalam memperolehi hasil dapatan yang berangkat pada kajian ini. Oleh itu, dalam kajian ini, metodologi yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan melakukan kajian yang difokuskan kepada dua perkalaan data. Yang pertama adalah Scopus. Scopus adalah salah satu platform perkara data bagi penulisan akademik yang mengandungi ribuan penulisan yang hanya terpilih dari serata dunia dan ianya boleh dilayari di pautan berikut. Manakala yang kedua adalah MyJournal, adalah salah satu platform pangkalan data bagi pengumpulan penulisan yang hanya diterbitkan di Malaysia sahaja dan ianya hanya boleh dilayari di pautan berikut. Yang nombor 1, menunjukkan senarai kriteria kelayakan dan pengertian kajian. Pekaji hanya memfokuskan jenis literatur daripada artikel dan jurnal sahaja. Manakala negara hanyalah daripada negara Malaysia. Manakala tahun terbitan adalah dari tahun 2012 sehingga 2022. Fasa pengenalan. Pekaji akan menggunakan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan kajian dalam pencarian data tersebut. Pekaji akan menggunakan kata kunci umum seperti berikut, iaitu diat, akilah, diat compensation, accident compensation, dan Islamic insurance. Hasil carian oleh pekaji menggunakan kata kunci tersebut mendapati banyak artikel-artikel yang tidak berkaitan muncul dan setengah kata kunci tidak dapat memperolehi apa-apa artikel. Raja 1 menunjukkan contoh carian yang digunakan dalam pautan Scopus. Raja 2 menunjukkan contoh carian yang digunakan dalam pautan MyJournal. Seterusnya, jadual 2 menunjukkan carta aliran prisma. Sebanyak 452 artikel yang dijumpai di dalam Scopus, manakala 40 artikel dan jurnal dijumpai dalam MyJournal. Rekod selepas kedua dialih keluar, sebanyak 479 artikel yang dijumpai, manakala hanya 16 artikel yang penuh dinilai untuk kelayakan, iaitu 16 artikel sahaja. Dan sebanyak 10 artikel sahaja yang dipilih untuk dianalisis. Hasil dapatan dan perbincangan. Daripada kata kunci diat, sebanyak 11 artikel yang dijumpai dalam Scopus, 9 artikel yang dijumpai dalam MyJournal. Manakala kata kunci accident compensation, sebanyak 128 artikel yang dijumpai dalam Scopus, manakala kosong dari MyJournal. Seterusnya, kata kunci Islamic insurance, sebanyak 262 artikel yang dijumpai dalam Scopus dan 22 artikel yang dijumpai dalam MyJournal. Seterusnya, kata kunci akilah yang dijumpai dalam hanya 8 artikel yang dijumpai dalam Scopus dan 3 artikel yang hanya dijumpai dalam MyJournal. Dan yang terakhir sekali, kata kunci diat compensation, sebanyak 3 artikel yang dijumpai dalam Scopus dan hanya 1 artikel sahaja yang dijumpai dalam MyJournal. Menjadikan jumlah keseluruhan artikel yang dijumpai sebanyak 492 artikel yang diperolehi daripada Scopus dan juga MyJournal. Seterusnya, jadual 4 menunjukkan hasil saringan terakhir berdasarkan tahun terbitan daripada Scopus dan MyJournal. Pada tahun 2020, sebanyak 1 artikel sahaja daripada MyJournal dan kosong daripada Scopus. 2019, hanya 4 artikel sahaja daripada Scopus dan kosong daripada MyJournal. 2018 dan 2017, hanya 1 artikel sahaja daripada MyJournal dan kosong dari kosong artikel daripada Scopus. 2016, 1 artikel daripada Scopus dan kosong daripada MyJournal. Manakala 2015, 1 artikel sahaja daripada Scopus dan 1 artikel sahaja daripada MyJournal. Dan 2014, 2 artikel daripada Scopus dan kosong daripada MyJournal. 2013, 1 artikel daripada Scopus dan kosong artikel daripada MyJournal. Dan yang terakhir sekali, 2012, sebanyak 2 artikel daripada Scopus dan 1 artikel daripada MyJournal, menjadikan jumlah keseluruhan yang dijumpai 16 artikel dan jurnal yang dapat ditemui daripada laman sesawan tersebut. Seterusnya, bilangan terbitan. Jadual 5 menunjukkan bilangan terbitan berdasarkan kepada bilangan pengarang dalam laman sesawan Scopus. Sebanyak 3 artikel yang dijumpai seorang pengarang yang mengarang, manakala 2 dan 3 orang pengarang, hanya 2 artikel yang dijumpai. Manakala 4 orang pengarang atau lebih, 4 artikel yang dijumpai dalam Scopus, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 11 artikel yang dijumpai oleh pengkaji. Seterusnya, jadual ini menunjukkan bilangan terbitan berdasarkan kepada bilangan pengarang dalam laman sesawan MyJournal.
hanya 3 artikel dijumpai oleh seorang pengarang. 2 orang pengarang dan 3 orang pengarang, hanya 1 artikel sahaja yang dijumpai dalam My Journal, menjadikan keseluruhan artikel sebanyak 5 artikel sahaja yang dijumpai dalam My Journal. Kesimpulan, dalam kajian ini, pekaji menjalankan analisis sorotan kajian sistematik SLR dalam aplikasi garis panduan kemanangan jalan raya berasaskan sistem di Malaysia. Carta aliran Prisma digunakan dalam menganalisis penerbitan artikel yang dicari melalui 2 pekanan data, iaitu Scopus dan My Journal dari tahun 2012 hingga 2022. Secara umumnya, pengaplikasian garis panduan papasan pemanangan jalan raya yang berasaskan sistem di Malaysia merupakan satu cabaran dalam implementasinya. Oleh itu, kajian yang mendalam dan terperinci perlu dijalankan mengenai konsep dan kadar papasan berasaskan sistem diat dalam arus realiti semasa di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.